wal mulk la syarikalah. La syarikalah, tidak ada suatu sekutu pun buat mulia Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Hajjatul Wida digelar Hajjatul Rasul, juga digelar Hajjatul Islam, Haji Islam. Mengapa digelar sebagai Haji Islam? Sebab peristiwa himpunan yang besar ini turun ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada seluruh umat Islam yang ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum daripada itu juga di penghujung bulan Zulkaidah tahun 9 Hijrah, rombongan haji yang keluar daripada Madinah selama 350 orang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Nabi tidak ikut serta rombongan haji tahun 9 Hijrah. Mengapa? Nabi tak suka dengan cara orang-orang Arab jahiliah. Ada lagi orang Arab jahiliah yang daripada luar Mekah yang datang buat haji tapi cara jahiliah, dengan ucapan-ucapan syirik mereka, dan mereka ni tawaf dalam keadaan telanjang. Orang lelaki tawaf pada waktu siang telanjang, perempuan tawaf pada waktu malam telanjang. Wujud tak ada YouTube tak ada sekalian. Ada juga pasal malam pula. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana rombongan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar juga bawa 25 ekor unta untuk disembelih. Keluar daripada Madinah, maka tiba-tiba Tuhan turun ayat Quran daripada surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah berlepas diri. Ingatlah surah Al-Quran yang kita tidak awali dengan membaca bismillah. Lepas suratul Anfal, terus kita baca bara'atun minallah wa rasulih. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi panggil Sayyidina Ali hak cerdik sekali. Nabi bacakan beberapa ayat surah At-Taubah yang turun. Nabi suruh kejar rombongan haji Sayyidina Abu Bakar yang menuju ke arah Mekah. Dan Sayyidina Abu Bakar bawa perutusan Nabi. Sebab itu di Mekah, sampai serak suara Sayyidina Abu Bakar, serak suara Sayyidina Ali, membaca perutusan Nabi dan membaca surah At-Taubah. Perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan berulang kali. Antaranya tuan-tuan sekalian, pada tahun depan orang kafir penyembah berhala agama ini tak dibenarkan datang ke Mekah. Nabi tak suka dengan mereka, dengan cara mereka tawaf telanjang, ucapan syirik mereka. Adapun tuan-tuan sekalian, kepada orang Mekah yang masih kafir, kalau kita lihat selepas masuk Mekah lebih kurang 80 orang lagi yang tak beriman, termasuk Safwan bin Umayyah, seorang tokoh peperak di kalangan orang Mekah. Demi tempoh 4 bulan kepada mereka sama anak Islam atau tak ada Islam. Jika lepas 4 bulan tak terima Islam, sila keluar daripada Mekah. Mekah akan digazetkan untuk orang beriman saja, untuk orang Islam saja. Lepas tu kita pada tanah Arab, tuan-tuan sekalian, tengok nak masuk Mekah kat border tu, kat sepadan tulis dia pintu gerbang besar, mana talian kuliah tuan-tuan. Dan nanti pun non-believer tak bisa masuk pada orang bukan Islam. Ada juga yang boleh masuk tapi mereka masuk Islam dulu. Contoh, tuan-tuan dengar nama Profesor Dr. Christian Snow Agronje, seorang orientalis. Dia masuk Islam bukan nama Abdul Ghafur atau Abdul Ghafar. Dia merupakan penasihat Islam kepada kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda jajah Indonesia 350 tahun. Bumi paling ramai umat Islam. Belanda pelik tengok ramai orang balik Mekah, balik buat haji. Akhir mereka menentang Belanda. Mereka datang menentang Belanda, tuan sekalian. Rupanya tuan-tuan sekalian, di Mekah berhimpunnya ramai ulama-ulama yang mereka ini dalam kuliah-kuliah pengajian disampaikan juga tentang konsep Pan Islamism, penyatuan umat Islam. Ini berlaku pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Maka nak incar kekuatan Islam inilah, maka Snow Agronje akhirnya ditugaskan untuk pergi ke Mekah. Maka dia mahu Islam dulu, tuan-tuan. Belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitab jauh, tuan-tuan. Sebab tu akhirnya dibuat satu kertas cadangan kepada penjajah Belanda untuk naikkan cukai ataupun pajak kepada orang Islam yang nak menunaikan ibadah haji. Ini cara untuk menyulitkan orang Indonesia daripada mengerjakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Mana ada sejarah orang cuba untuk masuk ke Snow Agronje, tuan-tuan. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, diiklankan juga pada tahun depan Nabi akan bersama dengan mereka. Sebab itu iklan yang awal ini, maka lebih 100,000 yang berhimpun dengan Nabi pada tahun 10 Hijrah di penghujung bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah, tuan-tuan. Baik. Bulan Zulkaidah ini antara peristiwa besar. Signifikan peristiwa ini Allah sebut dalam Al-Quran, peristiwa Sulh Hudaybiyah
peristiwa perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Ibnu Sa'ad dan juga ulama-ulama sirah yang lain menyebut bahawa peristiwa Hudaybiyah merupakan pintu masuk kepada kemenangan Islam. Tuan-tuan, turun surah kemenangan selepas daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana berlaku peristiwa ini, ibu-ibu sekalian? Nabi SAW di bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah, Nabi kita tidur pada suatu malam. Nabi kita bermimpi. Dia mimpi Rasul, mimpi Rasul-Rasul itu tuan-tuan, kadang-kadang ada di sebaliknya arahan dan tindakan. Contoh, 2 minggu lagi kita nak buat ibadah korban. Nak korban kita tuan-tuan, tengok dapat mimpi Nabi Allah Ibrahim AS, yang sembelih Nabi Allah Ismail AS. Tengok, berkorbanlah kita ni tuan-tuan sekalian. Ni kali Nabi mimpi apa tuan-tuan? Mimpi Nabi memakai ihram dengan sahabat-sahabat masuk ke Mekah. Pakai ihram masuk ke Mekah tuan-tuan sekalian. Pakai ihram, anduk enda dia, kita mengaji. Ni ramai ni di Mekah tuan-tuan. Zaman kita mengaji malah, halaqah ilmunya malah, menuntut ilmu malah. Di Mekah tak apa ilmu, orang jaya tuan-tuan sekalian. Kita di kelas ni seronok dah, kuliah pagi, subuh ada, duha ada, maghrib ada, forum ada, dah talk show ada. Di kampung-kampung tak macam ni. Dah jamah satu Malaysia pusing, esok di Kedah, Alif Pulau Kelantan, Tenggara pusing, Johor minggu lepas tuan-tuan. Bolehnya Allah di kampung-kampung, kuliah-kuliah ilmu tidak hidup. Islam seronok di kampung-kampung negeri lain. Tuan-tuan, minggu lepas di Johor, di Perak Raja, dah ada sikit dekat dengan Universiti HM. Kalau pergi 9 habis, Parlimen habis. Gada Pulau Barat, Gada Tenang Station. Ada semua masjid tepi jalan tu, masjid tenang. Memang tenang sungguh tuan-tuan. Seiman, tak bila. Kalau tak bila cirah buruk, tidak terimam tuan bila. Tak. Saya semayang paling depan ke masjid di Hulu Tenggara, masjid Patah Hampat. Besar masjid tuan-tuan, biru bubur. Kapek pun biru. Main maghrib 4 orang je tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Jangan tanya boleh ilmu lah tuan-tuan. Kami malam Jumaat baca Yasin. Di Mekah ramai tapi tak contoh ilmu ni masalah. Tak, pakai ihram semua contoh. Rombongan Malaysia ada tolong. Nak naik bas Peransara di airport tak jelas. Kalau buat tu nak bas tiba-tiba buang kuat. Kita orang lelaki dan kuat ni. Kepit dah apa. Kita dah silang tangan sikit ke apa. Takut saya nak nampak orang liku kita. Ada tu seorang kata, nasib baik air pakai seluar dalam dia. Ada juga pakai ihram, pakai seluar dalam. Tak mengaji. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, besok lepas salat subuh berjamaah, Nabi SAW berpaling ke Allah Ma'mun, al-Jumu'ah. Ini kebiasaan Nabi kalau semalam ada ayat Quran yang turun, maka esok lepas salat subuh terus Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat tentang ayat Quran yang turun. Kata Abdullah Ibn Mas'ud pula, banyak ayat Quran turun semasa Nabi bermalam di rumah Aisyah. Maka Aisyah ialah sahabat yang paling alim Al-Quran dan sekian. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah yang kuat ingatan. Jadi tuan-tuan, hari itu pagi subuh Nabi bercerita tentang mimpi Nabi semalam. Mimpi Nabi semalam. Kalau Quran, Nabi SAW apa tu? Beri motivasi. Bahkan Nabi kita bersabda, Ashraful ummati amlatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang yang menghafaz Al-Quran. Tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, itu sebab mimpi Nabi seronok sahabat-sahabat. Terutama golongan muhajirin dah 6 tahun. Mereka tak pulang, tak balik ke Mekah. Hijrah dah 6 tahun tak balik. Mekah ni tuan-tuan, menduduki tempat yang sangat istimewa di hati orang-orang yang beriman. Orang yang pernah ke Mekah, dia akan faham dah. Sama ada pun nak buat haji, sama ada pun nak umrah, dia akan faham betapa rindu yang pada Mekah. Minggu lepas anak saya, dalam Quran, Ramadan ni di Mekah, dia kata Allah ingatnya kat Mekah dia tadi. Ingat kat Mekah. Dengar apa CD Syekh Abdul Rahman Sudan. Memang betul lah. Ingat tuan-tuan Ini cerita keberkatan doa Nabi Allah Ibrahim AS. Orang pernah ke Mekah, dia akan rindu pada Mekah tuan sekalian. Apatah lagi golongan muhajir di kampung mereka, kampung halaman mereka tuan-tuan. Jadi akhirnya Nabi buat persiapan untuk bermusafir ke Mekah. Maka buat persiapan. Jauh juga mana Mekah tuan-tuan. Maka bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah, keluarlah 1,600 orang daripada Madinah. Mereka juga membawa 70 ekor unta. Al-Hadiyu, binatang untuk sembelih. Kita kaki 4 dah tuan-tuan. Untuk sembelih tuan-tuan sekalian. Maka rupanya polisi Mekah, mereka sampaikan maklumat kepada ketua kerajaan musyrikin
Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ya, tuan-tuan, Abu Sufyan terus mengambil tindakan serta, iaitu mengadakan mesyuarat tergempar di Darun Nadwah. Amerika Arab Hadari, Hadara Tamadun. Ada tempat mesyuarat, ada parlimen mereka, Darun Nadwah, tuan-tuan. Dalam mesyuarat ini mereka ambil keputusan yang pertama, akan dihalang orang Islam daripada masuk ke Mekah dengan apa cara sekalipun. Mereka bentuk 200 orang pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid tahun Hijrah kafir lagi. Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Yang kedua, mereka hantar utusan untuk bertemu dengan kabilah Arab penyembah berhala. Seperti kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Khuzarah, Bani Kinanah. Dia beritahu bahawa Mekah akan diserang oleh tentera Islam daripada Madinah. Bohong. Orang Islam bukan nak perang. Nak perang macam mana? Pakai ihram. Pakai ihram, sudah dalam, tak pakai. Lepas tu formasi pergerakan mereka, unta duduk kat depan. Unta 7 ekor duduk kat depan. Dari siap depan kandung, mana tanda untuk disembelih. Tempat kita tak biasa begitu, tuan-tuan. Tempat di sebelah mazhab Nabi kuat. Macam di Bangladesh, di Pakistan, di Kashmir, tuan-tuan. Tu ada sana orang. Yang orang tu mereka korban. Mereka wajib korban dan sekalian. Jadi mulia sangat. Allah mulia tuan-tuan sekalian. Lalu kita ke pasar lembu tengok di pasar Gaptali. Gaptali di Dhaka, Bangladesh. Saya bisa pergi tuan-tuan. Luas pasar ini. Dia boleh jual. Sebelum raya tu juta ekor lembu. Raya juta ekor lembu tuan sekalian. Lembu besar-besar. Kecil pada tuan-tuan sekalian. Di mana dengan kekuasaan lembu hitam ni. Bukan menyertai. Tak lembu. Tapi dia mampak tuan sekalian. Ada meja panjang macam ni. Dia siap dirai. Jual cat. Syai teh. Dia cat. Baju teh tuan sekalian. Berasa tuan sekalian. Tapi saya tak beli tuan sekalian. Sebab apa? Saya faham saya masih di Kashmir. Biasa di Pakistan. Kalau jual cat gitu di jalan tuan-tuan. Dia masuk jirang air tu. Dia masuk kayu api. Lepas tu dia masuk tek lembu kering tuan-tuan. Kayu api dan tek lembu kering. Boleh minum tak najis. Tapi kita minum teh. Berperasa tek lembu lah. Yang dia dah tak. Dia dah tahan. Jadi orang beli lembu dia letak kalau. Beli kiri kalau tuan-tuan. Mana tanda tak disembelih. Tanda memang sangat kuyak korban. Tak kita tak kira mana. Mungkin tuan ada klimat kita sambung ada puasa dah sebulan tuan tidak. Apa tak rasa hebat dari korban ni muslimin dan muslimat ada baik ke? Duti pun 1 hari je dari korban. Ada balik tiap puasa duti 1 hari kita tak. Jadi muslimin dan muslimat sekalian ni dekat kalau pada unta tanda dari sembelih bukan nak perang. Unta Nabi tiba di Hudaybiyah. Rombongan Nabi tiba di Hudaybiyah, unta Nabi tak bergerak. Jika kali Nabi paksa tak bergerak, maka Nabi suruh sahabat-sahabat untuk berhak di Hudaybiyah tuan sekalian. Masing-masing mendapatkan air di telaga di Hudaybiyah tak cukup. Berlaku mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cabut anak panah Nabi suruh pacak pada dasar telaga tersebut, maka keluarlah air tuan sekalian. Semua sahabat-sahabat dapat merasa nikmat air untuk diminum. Di sana memanglah tanah Arab tuan-tuan. Tak kita pada sangat ni tuan-tuan. Akhir Ramadan saya di Mekah, saya di Madinah. Di Madinah suhu berapa? Tuan-tuan sehari? 53. 53 bang. Malam 46, 47. Panas pada siang kita lagi. Mekah berapa? 42, 43, 44 siang. Malam 36, 37. Masih panas pada siang kita tuan-tuan. Kalau buka puasa kita atur air zam-zam. Allah nikmat minum air tuan-tuan. Tak. Ni gambar orang duk di Asia Barat. Timur tuan-tuan. Boleh minum air seronok mereka tuan-tuan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melihat keterujaan sahabat-sahabat anak masuk ke Mekah, maka Nabi ikhtiar untuk undi. Nabi hantar Sayyidina Osman bin Affan yang kita gelar sebagai Zunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Apa makna tuan-tuan? Dia pernah berkahwin dengan 2 orang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekak. Ruqyah tuan-tuan wafat pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, sama hari Perang Badar. Sedih Sayyidina Osman bin Affan. Maka tuan-tuan Nabi tawarkan pula adik pada Ruqyah itu Ummi Kalsum, maka berkahwin dengan Ummi Kalsum pula, maka pernah berkahwin dengan 2 orang putri Nabi, maka digelar sebagai Zunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Tuan-tuan, mengapa Nabi hantar Sayyidina Osman bin Affan? Itulah kebijakan Nabi. Tak, patut Nabi hantar nak undi, hantar suruh sekali. Patut hantar Sayyidina Abu Bakar. Syekh Munir Ratban menyebut Abu Bakar ni terkenal. Modal mereka dia 40,000 dinar emas. Orang Mekah pun ada cidik, tuan-tuan sekalian. Keturunan yang baik-baik. Mengapa Nabi tak hantar Sayyidina Abu Bakar? Hantar nak undi, hantar Hudaybiyah sekali. Bakir sekali tuan-tuan.
Mengapa tak hantar Sayyidina Umar? Betul Sayyidina Umar Al-Faruq. Kita panggil Abu Futuhat, bapa pembukaan. Sayyidina Umar ni hebat, betul tuan-tuan. Sayyidina Umar ni bekas ketua pemuda Mekah. Bekas ketua pemuda Mekah daripada kabilah Bani Adi. Nak jadi kita pemuda kena hebat, kena betul, kena berani tuan-tuan. Penakut tak boleh. Menakut betul muda tuan-tuan. Tak. Nampak terak FRU, nampak water cannon, muka pun tak lesi tuan-tuan. Baik jadi muslimat. Ada muslim dan muslimat sekalian. Nak beritahu tuan-tuan Sayyidina Umar Nabi tak hantar. Atau kenapa Nabi tak hantar sikit sekali? Siapa kalangan sahabat awak sikit sekali? Sudah tentu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi iktiraf intelektual Sayyidina Ali. Nabi kita bersabda, ana manat anhu wa ali babu, aku qata'anhu dan Ali fi dunia. Tidak. Tapi Nabi tak hantar juga Sayyidina Ali. Nabi hantar Sayyidina Osman. Mengapa? Jawapannya kerana kebanyakan pemimpin Mekah waktu tersebut kalangan anak beranak waris-waris pada Sayyidina Osman. Contohnya Safwan bin Umayyah. Contohnya Abu Sufyan bin Harb. Pandangan Nabi sudah tentu orang Mekah tidak akan mengapakan Sayyidina Osman yang ada hubungan darah dengan pemimpin mereka. Ada hubungan kekeluargaan dengan pemimpin mereka di Mekah. Ini bijak strategi yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Osman masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah cari kat Masjid Tamir dia lah. Masjid Tamir Mekah ni masjid haram. Kata orang Arab, orang Arab dia tak panggil Mekah. Dalam Mekah tuan-tuan dia panggil haram. Mana haram tuan-tuan? Ada tazik haram. Atau mana? Masjid tuan-tuan Mekah. Tuan-tuan. Makcik orang kampung dia pergi Mekah pagi-pagi beli syar, beli kebab. Dia kata Allah tak tengok. Dia kata kuat dah orang Arab menyumpah benda pula. Jadi haram je dah. Cuma menyumpah tu. Dia awal pemandu yang Arab Yaman, Mesir tu dia pangkat semua dia. Kata haram ke Mekah. Dia dah tak airport tuan-tuan. Cuma sebut cepat haram je dah. Jadi muslimin dan muslimat, tuan-tuan sekalian, baik masuk sejarah, orang Mekah dia ihtiram dulu, dia memulakan kamu, dia suruh Sayyidina Osman bin Affan untuk tawaf di Kaabah. Ingat, kalau kita tahiyat, kalau kita menghormati Masjid Haram, tawaf tuan-tuan, ujung-ujungan. Masjid kita solat 2 rakaat, tawaf tu besar pada tahun 11. Dah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Sayyidina Osman tak nak tawaf, dia tidak mahu mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada mission. Dia ada urusan yang perlu dia buat arahan Nabi nak mudik. Cuma Sayyidina Osman lambat kembali semula ke mana? Lambat semula ke Hudaybiyah. Timbul satu kabar angin. Kabar angin mengatakan Sayyidina Osman telah mati dibunuh. Tuan-tuan sahabat-sahabat sangat marah. Marah inilah mereka mengadakan bai'atul ridwan. Ayat tersebut dalam kisah Al-Quran dan surah At-Taubah. Baiklah, doikat janji setia. Ridwan mencari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuan-tuan berbaiat, ibunda orang ini mereka bohong, mereka berbaiat, mereka balas tak titik pun darah Sayyidina Osman ditumpah. Dan tak akan biarkan satu titik pun mereka balas dengan silat. Baiat ini tuan-tuan. Sebenarnya itu kabar angin tak betul, tapi ada hikmah. Apa hikmah dia tuan-tuan? Allah Mekah yang mendengar orang Islam berbaiat timbul rasa takut. Sebab apa? Hudaybiyah di Mekah dekat dah. Kalau dah kepulang, belum tentu Mekah dia akan menang. Mereka ada track record tuan-tuan. Banyak track record ni mereka kalah. Contoh perang Yaumul Furqan, perang Badar Al-Kubra. Mereka melipat kali ganda. Kalah menang. Kalah mereka. Allah pun sebut dalam Al-Quran yang kita baca dalam surah Al-Imran ayat 123 atau di surah Al-Badar ayat 123 tuan-tuan. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Menang pada pulang bulan Ramadan, bulan pada Sri tuan-tuan. Apa lagi kemuncak dia pulang Ahzab. Ada minggu lagi raya pula lah kita. Tak jemunya kita tuan-tuan ingat Quran Azad. Tukar sekali. Kata kali ini tukar Quran Badar. Darfah Kuahu. Dapat Quran Zatul Iqaq. Bir ma'ana yang arahnya Quran Tabuk. Quran Mutah. Quran Hunain. Quran Ta'if. Quran Bakar. Quran Yamamah. Puluhan lagi. Pada apa? Pulang Quran Azad tuan-tuan. Itulah.
kita kena faham bahawa Islam sepanjang zaman akan dikepuk oleh ahzab. Kita buat macam mana kita baik, yang dia kacau juga tuan-tuan. Elok-elok orang elok, dia pula nasab Muslim kalau sekalian. Dah, tak ada suka hati dia kan. Sebab tu kita kena faham. Sebab tu kita minta tolong tuan-tuan. Saya sembahyang raya pun di Masjid Nabawi. Nanti dia orang takbir, semangat. Semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat tuan-tuan. Sebab mereka difaham. Cerita Ahzab adalah cerita pertemuan antara iman dan kufur. Atau Mekah takut tu. 10,000 mereka bergabung. Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Bani sekalian. Kafir Mekah, Bani Ghatfan, Bani Murah, Bani Khuzarah, Bani Kinanah. Menang kalah Mekah, kalah walaupun bergabung. 10,000 tentera. Tuan-tuan, tentera 3,000 saja. Kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran suratul Ahzab ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junud farsalna 'alaihim riha wa junudan lam taraha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah pada kamu ketika datang musuh. Maka kami mengirimkan kepada mereka ribut taufan, yakni angin kencang, wa junudan lam taraha, dan tentera Allah yang tak nampak, yang tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Malaikat dan bantuan malaikat ini bukan zaman Nabi saja. Sampai ke zaman, sampai ke zaman. Tak tengok dulu tahun 80-an di Afghanistan. Kawan-kawan pergi perang tu kita. Tembok kita di Soviet. Laku tembok kelas. Mungkin sudah pula tembok kata Soviet. Siapa dia tak tahu kan? Dapat tangkap tawanan Soviet boleh tahu nampak. Orang cuba putih sifat putih atau muda warna putih. Melepaskan. Tembakan pada mereka. Allahu Akbar. Ya, Palestin lagi hebat. Kawan saya Dr. Samir Abu Zuhair menceritakan masa operasi Kasli 7 Disember 2008. Jet Israel F-16 satu rendah. Atau dua udara Gaza mereka nak buat kapal bombing biar kesan dekat Siman. Tak boleh. Tak boleh terbang rendah. Yang kesan daripada pilot Israel adalah email tu mereka pinta kita apa pilot nampak lembaga putih tinggi mencecah awan. Betul tuan-tuan. Lembaga putih tinggi mencecah awan, masya-Allah. Tak ada tu rendah Jet Israel. Benda sama saya duduk di kampung dulu, hantu pakai lanjut datang. Malaikat terima orang pejuang Hamas, Al-Qassam, Jihad Islam. Mereka tak nampak dah malaikat tu tuan-tuan. Kalau nampak tak payah jual dah kita swasta pada malaikat. Itu hikmah dia mungkin dia muslimat tak tahu. Sampai kiamat akan tetap ada bantuan dia mencukupi prasyarat kemenangan dan segala baik. Jadi tuan-tuan, ribut taufan ni kuat. Dia cuaca ekstrim sana. Kawan saya pun Zainal Abdul Rahman cerita, dia pun dah tengok angin lentang. Kuat. Terbalik dia tu musim-musim. Bayang tuan-tuan. JLC boleh terbalik tuan-tuan. Angin sangat kuat. Bayang kena kemah tuan-tuan. Maka mereka musyrikin serta azab bercampur lari berpaling tumit. Nabi SAW, Nabi sangat seronok. Nabi naik tempat tinggi tempat tu Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nasara abdah wa anza jundah. Wa hazamal ahzab wahdah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah ucapan-ucapan yang kita ulang dan kita ulang setiap kali sambut hari raya. Sebab tu kena semangat ibu-ibu. Orang lain Kashmir, Pakistan, Aljazair. Orang Afrika, orang nak suruh semangat. Kita orang Tanah Jawi, orang Melayu, budak-budak kata tangkap leleh dan silat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis lah, kata imam pun menangis. Apa hal bro? Orang kita pada kita menang, awak menangis apa hal? Memang kita Melayu jiwa sentimental. Jiwa buat titi poli, Rory Maratika. Allahu Akbar. Dari lagi Melayu tuan-tuan, jiwa sentimental. Arab Spring tuan-tuan. 8 hari dia, Tuesday saja 8 hari. Tumbang Pasir Barat. Saya bukan cerita nak suruh orang revolusi, nak cerita revolusi dia sih 8 hari. Untuk tembok, banyak kita terpisah tak lari. Kering yang terharap. Melayu kita, ada cerita. Bersih 3 tuan-tuan. Oh, ada lutu ni. Kini Facebook, Twitter semua. Kalau kita start ke corona. First timer. Tentu juga tuan-tuan semangat ni. Tiba-tiba datang-datang. Tembok kes punya mata. Apa orang ni tak apa dah. Dia dah putih mata ni. Dia pusuk kocek dia keluar plastik. Keluar plastik garam. Keluar plastik garam. Dia mama kata tak rasa masin, rasa manis dan sebagainya. Salah buat plastik gula dan sebagainya.
Saya sakit buruk. Sakit buruk tak ada kan? Melayu kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana tidak rekod ni? Mereka takut untuk perang. Maka Mekah tak berunding. Hantar yang pandai bercakap. Siapa dia? Namanya Suhail bin Amru. Tuan-tuan begitulah. Allah boleh berunding. Hubungan diplomatik ni tuan-tuan biasa pandai bercakap. Contoh Indonesia zaman dulu ada Dr. Subandrio. Indonesia ada menteri yang pandai bercakap. Nama Adam Malik menteri dua dia. Tuan-tuan. Kalau Israel ada Liz ni. Menteri dua Israel tuan-tuan sekalian. Pandai bercakap tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahu Suhail bin Amru wakil kerajaan musyrikin Makkah. Wakil kerajaan musyrikin Makkah tuan-tuan sekalian. Baik, apalah apa yang dinamakan sebagai Sulh Hudaybiyah, peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang sangat penting yang berlaku bulan yang kita duduk sekarang ini tuan-tuan sekalian. Baik, Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai orang yang paling cerdik kalangan sahabat-sahabat jadi juru tulis perjanjian. Apakah butiran perjanjian tuan-tuan sekalian? Butiran perjanjian yang pertama, orang-orang Islam Madinah tak dibenarkan masuk ke Mekah tahun tersebut. Mereka hanya dibenarkan datang pada tahun hadapan. Itu pun bersyarat tak boleh lebih 3 hari 3 malam dan syarat lain dengan pedang yang tersarung. Maknanya tak boleh bawa alat-alat kelengkapan perang, alat senjata berat, tak boleh. Tuan-tuan, mana-mana cabang Arab boleh bergabung. Bergabung dengan kerajaan Mekah atau bergabung kerajaan Islam Madinah. Sebab itu kabilah Banu Bakar dia sekutu dengan kafir Mekah. Manakala kabilah Banu Khuza'ah walaupun kafir, walaupun tak beriman, dia sekutu kerajaan Islam Madinah. Butiran yang lain tuan-tuan, mana-mana orang Mekah. Orang Mekah yang lain ke Madinah tersiratnya masuk Islam, maka hendak dikembalikan semula ke Mekah. Adapun orang Madinah yang lain ke Mekah tersiratnya murtad keluar daripada Islam, tak perlu dikembalikan semula ke Madinah. Sahabat-sahabat mereka ini tidak adil kepada orang Islam, tidak adil kepada kerajaan Islam Madinah. Mereka tak puas tapi Nabi tetap tenang kata sekalian. Usai atau selesai daripada perjanjian, kembalilah ke Mekah Suhail bin Amru dengan gembira. Dia yakin dah jaya tuan-tuan sekalian. Dia yakin dia akan berjaya boleh sekap Islam masuk ke Mekah tahun tersebut. Sahabat-sahabat pula sangat sedih. Nabi SAW, Nabi suruh mereka bertahlul, suruh mereka bersyukur, suruh mereka tuan-tuan, suruh mereka bersyukur dan mereka sembelih binatang, tak berganjak. 3 kali suruh tak berganjak. Pelik ni tuan-tuan. Mereka kata saya tutup mereka jilul Quran. Mereka jenazah Al-Quran tuan-tuan sekalian. How to define? Nak define macam mana jenazah Al-Quran? Mereka umpama komando kata saya tutup komando. Suruh buat. Komando ni hebat lah tuan-tuan. Orang ni cak-cak ayah tak boleh jadi. Kita semua tak boleh tuan-tuan. Kalau komando fizikalnya hebat, mental kuat tuan-tuan. Anak sepupu saya seorang dia lah. Dia komando polis tuan-tuan. Tengok dia lah nampak hebat lah. Hebat tu tubuh dia. Lepas tu jangan sekali pun tiga sampai tuan-tuan. Sekali kalau kita diminum air Pepsi, arah dia kita minum air Pepsi teh tu. Minum pakai straw, minum hijau tu. Habis ada teh tuan-tuan. Ada minum ada teh habis. Tapi dilatih dulu tuan-tuan. Allahu Akbar. Dah. Kalau kita Pepsi minum hijau bersih jenuh tuan-tuan. Dah. Nak tahu komando. Suruh buat komando. Asam bapak ada dengan dataan. Nak tahu tuan-tuan sekalian itu biasa Al-Quran. Tapi kali ini mereka sangat keras, sangat kecewa, tak berani, tak berani. Nabi SAW Nabi sedih. Sedih tuan-tuan. Sahabat ni pernah buat pelaku macam ni. Nabi masuk ke kemah Nabi, bertemu dengan Ummu Salamah, isteri yang Nabi bawa dalam peristiwa kali ini. Ummu Salamah ni tuan-tuan cuba lihat. Cuba bayangkan filem Nasa Muslim yang dibuat oleh Yahudi untuk downgrade Nabi kita, untuk memperlihatkan Nabi kita. Nabi gambarkan buat set Nabi gila perempuan. Tuan-tuan, cuba bayangkanlah. Nabi kahwin Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa tuan-tuan? Ummu Salamah tuan-tuan, Bani Syuhada. Suami dia Abu Salamah mati syahid 7 Syawal tahun 3 Hijrah, perang Uhud. Lepas habis ada Ummu Salamah tuan-tuan, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Janda tua yang anak ramai. Janda tua anak ramai tuan-tuan. Allahu Akbar bang. Kita lagi kalau kita buat nikah dua poligami tak ada orang tak seronok. Ustaz sebenarnya kamu kata kahwin dulu. Tak buat lagi cakap dah seronok dah. Ustaz sebenarnya kamu kata, ada nak. Kakak kata, bang, nak nikah. Nikah ambil timur di kampung. Janda tua, anak 8. Mau tuan-tuan? Janda tua, 55 tahun, anak 8. Mau? Jangan kata Ummu Salamah. Ma'as Salamah lah jawab dia tuan-tuan. Tak mahu kita. Nafsu sana kita dah. Jadi tuan-tuan, Nabi kita nak kahwin Ummu Salamah. Ummu Salamah cerdik.
Tua. Di sana Nabi supaya bertahan dulu. Nabi sembelih binatang, Nabi cukur dulu. InsyaAllah sahabat-sahabat akan ikut. Alhamdulillah. Benar tuan-tuan sahabat-sahabat ikut. Tapi masih diam. Masih bersedih tuan sekalian. Sebab mereka pakai erang. Dia udah biar. Tak tadi masuk ke Mekah. Dekat dah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala nak gembirakan hati orang-orang beriman, nak gembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan surah kemenangan. Surah kemenangan inilah Nabi diri balik daripada Hudaybiyah, balik ke mana? Ke Madinah. Ayat pertama yang kita ulang baca, tuan-tuan baca, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad yakni kemenangan yang nyata. Ulama tafsir menyebut kemenangan yang nyata merujuk kepada Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah yang berlaku tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Ada segelintir kata peristiwa perang Khaybar. Ada yang kata peristiwa Umratul Qadha. Baik, kalau kita rangkumkan semua tuan-tuan ya, kemenangan demi kemenangan yang berlaku selepas daripada peristiwa Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Baik. Cuma lihat implikasi perjanjian kepada kemenangan Islam. Yang pertama, Nabi boleh gerakkan dakwah besar-besaran. Sebab Nabi tak sangkut dah dengan Mekah. Mekah bukan tangan dah. Dia tak sangkut menduk pegang dengan Mekah. Mekah kanggut. Dia tak ada. Nabi dah hantar tenaga-tenaga Nuqaba, para asatizah, tuan-tuan untuk menyampaikan Islam. Dan ramai penganut baru agama Islam. Bahkan Mekah tu tinggi tuan-tuan. Ramai tokoh-tokoh besar mereka ibu-ibu telah memeluk agama Islam. Contohnya Amru al-As masuk Islam tahun 7 Hijrah. Contohnya Khalid bin Al-Walid masuk Islam tahun 7 Hijrah tahun Islam. Baik. Muslimin dan muslimat, tahun 7 Hijrah bulan Zulqa'dah. Bulan yang kita duduk sekarang ni, Nabi bersama 2,000 orang daripada Madinah pergi ke Mekah. Peristiwanya Umratul Qadha. 3 hari 3 malam tak lebih. Nabi taat kepada perjanjian. Orang beriman taat kepada perjanjian. Kalau langgar perjanjian orang munafik tuan-tuan. Nabi kita bersabda, idza wa'ada akhlafa. Apabila mereka berjanji, mereka mungkir. Ini akhlak orang munafik. Orang beriman taat kepada perjanjian. Kalau kau tengok orang sekali sihat tunggu. Tak sebagaimana perang Saraf yang mereka buat. Perang Saraf tuan-tuan. Susahnya orang hijrah ke Madinah. Tak. Sihat tu pada mereka. Tak. Macam dulu tahun 1990. Tok Guru baru ambil Kelantan. Dulu orang pergi rumah Kelantan buat urah tuan-tuan, takut Kelantan tak cukup makanan. Tengok Kelantan, Allah, nasi baik pakai nasi lauk, nasi kabung, nasi minyak, nasi tumpang, macam berpuluh-puluh nasi tuan-tuan. Tak makan beras siang lagi tuan-tuan sekalian. Itu pulang Saraf tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat tahu sekejap apa yang berlaku perang Khaybar. Khaybar perang yang menunjukkan Islam lawan Yahudi. Ingat 3 minggu lepas gerakan Islam seluruh dunia buat bantahan. Bila binasa Muslim tuan-tuan sekalian, ingat kita di Kuala Lumpur, sama di Jakarta, di Kahirah, Islamabad, di Beirut, di mana-mana tuan-tuan, di London. Anak-anak muda yang ribuan ini dia akan sebut Khaybar dia Yahud. Jaish Muhammad Saufa Ya'ud. Ingat Yahudi tentang Khaybar. Ingat Yahudi tentang Khaybar. Tentera Muhammad akan datang. Tuan-tuan, ini menunjuk tanda perjuangan. Bagi orang beriman dengan keadaan Yahudi di medan Khaybar penghujung Muharram tahun 7 Hijrah. Yahudi sangat ingat. Yahudi tuan-tuan, di Knesset, di Parlimen Israel, dia buat mural, buat tulisan dinding, biasa perang Khaybar untuk mengapikan kebencian kepada orang-orang beriman. Perang Arab Israel tahun 67. Negara Israel Yahudi. Orang lampu udara ni tuan-tuan, Kelang ni dia sebut Yahudi. Marah dah sikit, ibu-ibu dia buat warna ke warna ni kita ni dah. Marah sikit Yahudi. Laknatullah, dia Yahudi. Jangan marah sangat Yahudi, laknatullah wa barakatuh. Kalau kampung saya lemah sangat Yahudi. Jadi muslimin dan muslimat, tahun 67 perang Israel ni kecil negara haram yang dibina atas bumi Israq, bumi Palestin, bumi suci kita. Walaupun kecil tak, dia boleh belasah 3 negara Arab yang semua tu tuan-tuan pegang Ba'ath, Socialist Arabism. Dia pukul Jordan, dia ambil West Bank ke barat. Dia pukul Syria, dia kalahkan Syria, dia ambil Bukit Golan. Dia kalahkan tuan-tuan, kalahkan Mesir, dia ambil Sinai dan Silas. Tak ada kekuatan. Kata ketua Parlimen Israel, inilah hari pembalasan Khaybar. Tengok, Yahudi ingat. Ini kisah dia kira menang tentera Islam. Nabi gerakkan 1,600 orang, tuan-tuan sekalian 1,600 orang.
Masa pernah sebut biasa di sini tuan-tuan. Panglima Sayyidina Abu Bakar tadi buka benteng Khaybar yang kokoh. Kota As-Sa'fu, kota An-Na'im, kota Sulalatin. Tukar panglima kedua Sayyidina Ahmad, Khaybar dan Sayyidina Ahmad tadi buka. Malam tinggal berkata besok balik Islam akan diberikan kepada orang yang Allah dan Rasul sayang padanya. Lepas solat subuh besok, Nabi balik ke belakang tanya, Aina Ali? Aina Ali mana Ali? Mana sahabat untuk belakang ni? Demam, katakan muka merah sakit. Nabi suruh panggil Nabi dekat, Nabi duduk masa kanan, Nabi sapu yang ada Nabi sembuh serta-merta sakit mata Sayyidina Ali. Kata ini mukjizat, ada Nabi jadi asyifa. Ada Nabi kata sekalian, kita kawan-kawan sakit mata jangan boleh duduk kata sekalian. Bertumbuk free awak dia. Nah, jadi tuan-tuan Sayyidina Ali boleh buka benteng Khaybar pulang yang sangat hebat. Orang Islam berjuang bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah ya ulya bahwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berperang untuk meletakkan kalimah Allah pada suatu tempat yang tinggi, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah menang Islam. Maka 83 Yahudi berjaya dibunuh, termasuk pemimpin mereka Yahudi Bani An-Nadir namanya Huya bin Akhtab dan Bilal. Ada penting tuan-tuan. Baik kemuncak kepada kejayaan apa dia tuan-tuan? Apabila Mekah melanggar Sulh Hudaybiyah. Tahun 8 Hijrah perang berlaku Banu Bakar. Sekutu Mekah lawan Banu Khuza'ah. Banu Khuza'ah sekutu kerajaan Islam Madinah. Mekah tolong Banu Bakar sekutu mereka. Maka Nabi kita yang bijak, yang fatana Nabi bilang inilah peluang paling baik untuk diajar Mekah yang khianat. Maka Nabi letakkan 10,000 orang tentera Islam. Nabi tak beritahu tuan-tuan ke mana hal tuju tentera Islam sebab apa? Bijaknya Nabi. Di belakangnya ada orang-orang Mekah. Golongan yang berhijrah daripada Mekah, Muhajirin. Tak bocor maklumat tuan-tuan. Itu pun ada seorang nama Hatib Ibnu Balta'ah yang cuba untuk membocorkan rahsia kepada orang-orang Mekah tentang apa gerakan tentera Islam ke Mekah. Baik, Nabi sampai di Mekah pada waktu malam. Nabi tak terus serang. Cuma setiap orang pasang 30 Nabi. Al-Hasbu Qid'an, satu Nabi. Peperangan kita tipu daya. Peperangan ada taktik dan strategi. Orang mendengar pergi Mekah, orang Mekah ni bimbang, gerudah. Nampak ramai sangat tentera Islam. Lagi pun Islam tak ramai pemain kadang, ini pun ramai kan Islam. Akhirnya Nabi besok masuk ke Mekah dengan sahabat-sahabat yang penuh insah, dengan penuh kemuliaan. Sahabat-sahabat jalan buka dada, show off kan Islam. Bila orang tu perang tak boleh. Itu cara orang angkuh, orang sombong. Tapi kalau kita pergi perang tak boleh sebab jalan tunduk, warak dan warak ke wakrak, Allah Allah. Tak kena pamer kekuatan. Nabi ikhtiar pengampunan beramai-ramai. Bagi siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Baru buat cara Nabi nama Al-Abbas. Kata Al-Abbas, wahai Rasulullah, kamu tahu bahawa Abu Sufyan seorang yang gemarkan pada pujian, maka kamu lakukan sesuatu supaya dia merasa megah. Maka Nabi istihar, bagi siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Bagi siapa yang berlindung di Kaabah, dia juga akan selamat. Tuan-tuan, Abu Sufyan tersentuh. Lihat kebaikan Nabi, besar jiwa Nabi, pemaaf Nabi. Dan rekod dia lawan Islam, lawan sungguh. Dia telah memeluk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Betul tuan-tuan. Kalau pemimpin suka Gangnam Style, ni nak panggil ni, kumpulan Gangnam Style ni daripada Korea, bayar berapa juta pula, tak tahu lah tuan-tuan. Pemimpin suka pocok-pocok, suka karaoke, aku anak kampung tuan-tuan, 5 palekat, habis rakyat. Dah. Cuba pemimpin suka dengan Al-Quran. Dia mesti Dr. Muhammad Musi, Profesor bidang kejuruteraan yang sangat cemerlang tuan-tuan. Apa 30 juz Al-Quran. Lihat apa perubahan budaya yang berlaku di Mesir. Anak muda semakin minat kepada Al-Quran. Ramadan ni ada kita post di Facebook tuan-tuan, gambar ramainya orang solat berjemaah Ramadan di Kairah di Mesir. Melimpah ke dataran, ke jalan-jalan raya. Kalau pagi naik bas, akawak-akawak pakai baca Quran dalam bas, dalam kereta api. Baca Quran tuan-tuan. Sebab Presiden kelima Mesir, Dr. Musi suka baca Quran. Dah, kita boleh kita adik naik LRT, naik komputer baca Quran. Orang tengok ni, show off ni tunjuk. Dah, tunjuk, riak dia kata. Tapi kalau baca majalah Mangga, majalah TV, majalah Mangga mempelang, tak apa pun dah tuan-tuan. Dah, awal Quran riak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak khabar Malaysia puannya, sampai teruk tuan-tuan. Bulan Ramadan ni dia letak gambar piramid Giza tu, gambar buahnya tu, letak gambar Dr. Musi. Allah tuan-tuan. Apa biadab sangat, Musi hafal Quran.
Orang hafal Quran tuan-tuan, dia tak ada dekatnya dosa. Bila tak ada dekatnya maksiat, hilang hafalannya. Kena hormatlah tuan-tuan. Nabi kata asyraful ummati hafalatul Quran. Semula-mula umat tu ada orang yang hafal Quran. Dah, dia senyap kan? Payah. Ustaz lupa Quran kan? Lupa tak baca lupa tuan-tuan. Kalau saya Ustaz Zulkarnain cerita, akhir terlapang Quran, dia di dalam Quran Jasin. Bukan Kuala Lumpur apa di negara. Hari Jumaat negara sediakan satu buku nasi lemak. Nak ajak, nak tarik orang sadat subuh Jumaat, jadah. Ramai maksiat, makan free kan? Esok, maaf baik. Kami ni tengok ke imam tak ada pokok dia tengoknya tolak seorang imam. Tak sempat refresh, tak sempat tengok. 3 muka surat, ya surah jadah. Sampai tengah tuan-tuan tengah baca kuliah tawafah, masuk maksiat 3 orang. Agak takbir Allah, Allah sudah dibuka ya tuan-tuan. Ganggu dia pun tak ingat kuliah tawafah. Kuliah tawafah, kawan-kawan tak sambung dah kata ingat juga minggu Muslim. Tidak main kuliah tawafah, kuliah tawafah, kul, udah ada sambung, kul huwallahu ahad. Sambung kul huwallah. Tak ingat. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, nak beritahu Palestin pun sama. Dia Dr. Ismail ni hafal Quran 30 juzuk. Menteri Kabinet Dr. Marwan, Dr. Mariam Saleh hafal Quran. Maka rakyat diorientasikan dengan apa? Suka pada Al-Quran dan membudayakan solat berjemaah di masjid-masjid sebab kepimpinan kerajaan dia sekalian. Sebab tu tengok kesan Abu Sufyan Islam berbondong-bondong masuk Islam melainkan 80 orang yang tak beriman yang ada kepentingan seperti Safwan bin Umayyah. Apa kesimpulan yang kita nak buat tuan sekalian? Kita nak buat kesimpulan tuan sekalian daripada peristiwa pembuka kota Mekah. Akibat Mekah dilanggar perjanjian Hudaybiyah, Islam diberikan kemenangan demi kemenangan tuan sekalian. Pensyariatan kepada ibadah haji. Rukun Islam yang kelima. Selepas bersihnya Mekah. Mekah tumannya syirik, naiknya penjaga tauhid tuan sekalian. Nabi SAW naik atas bumbu Kaabah untuk melakukan azan. Bilal melakukan azan. Ini seorang sahabat yang sangat cinta, sangat kasih, sangat sayang kepada Nabi. Saya ziarah kubur Bilal di Jimat, di Damsyik tuan sekalian. Mengapa tuan-tuan? Ini kisah seorang hamba yang sangat sayang kepada Nabi. Dia merdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar daripada Umayyah bin Khalaf. Berjuang bersama Nabi dan membantu Nabi. Dan Nabi wafat, dia tak duduk Madinah, dia tengok mimbar masjid, dia menangis. Ingatkan Nabi. Keluar masjid tengok pokok, menangis. Ingatkan Nabi. Akhirnya dia ke Syria. Sekarang nama Syria. Dia Syam. Damsyik, nama tempat tuan sekalian. Limat. Lama Sayyidina Umar, sahabat Sayyidina Umar panggil balik Bilal ya. Nak dengar Bilal azan. Nak menghidupkan kenangan emas mereka bersama Nabi. Nostalgia tuan-tuan. Itulah. Macam kita lah tak ada. Jadi buat dengan lagu apa? Hil Amil. Wajah kesayangan hamba. Ingat sama muda dah. Allahu Akbar bang dah. Jadi sahabat dengan azan Bilal ingat zaman Nabi tu indah sangat-sangat. Jadi bila Rasul wajib balik tak ada. Pasal azan Zuhur. Dah, sahabat-sahabat umur dalam masjid Nabi ni bila nak azan Allahu Akbar, Allahu Akbar menangis. Bercucuran air mata mereka terkenang. Gemilangnya zaman Nabi. Saat Nabi masih hidup, mereka dapat sempat zaman Nabi. Seronok tak silap. Bila azan dia tarik panjang sangat tuan-tuan. Dia tarik panjang, Melayu tuan-tuan. Melayu selek seumur tak silap. Dah. Kena kampung-kampung penat lah. Seperti bila kampung umur 65 nak pun nak bila lagi. Jawatan kena tetap dan berpensiun tak bila. Dah orang muda tak pergi masjid. Pergi masjid tua-tua duduk KRU. Kumpulan rambut ubah nak sana. Dah. Allah. Ustaz ni kita kamu dia. Azan tu, Tok Bilal tua dah, 60 kat 70 dah, gigi dah depan. Azan kada tukar kaki nyanyi tuan-tuan. Tarik panjang, tak lupa. Azan tu, tuan-tuan tarik. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar. Orang kampung pening pada tuan-tuan. Oh, pening. Jadi tuan-tuan Bilal sebut asyhadu anna Muhammad, lepas bum, lepas azan. Kaisar kalau disentak jantung dia, menyebut nama kekasih yang dia cintai tuan-tuan sekalian. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Dah, nak beritahu tuan-tuan, Bilal lakukan azan, istilah Mekah menang tauhid dan sekalian. Sebab itu lepas Fathu Mekah pula, lagi besar sekarang kemenangan demi kemenangan kepada perjuangan Islam yang didokong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat sekalian,
Itu sedikit perkongsian kita tentang peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa penting, tuan-tuan, dalam bulan Zulkaadah tahun 9. Maka insya-Allah tuan-tuan kita hari ini menyaksikan gerakan Islam juga, tuan-tuan, mula diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lihat pada spring yang berlaku Tunisia, tuan-tuan. Dulu zaman Habib Bourguiba. Habib Bourguiba dibahas berselis Arabism tahun 80-an. Tengok masa tuan-tuan, dia boleh keluar televisyen minum susu dengan Menteri Kabinet minum susu. Tunjuk pada orang, tuan-tuan, orang Indonesia, kamu tak kuasa tak apa, jadi nak menjana kekuatan ekonomi negara. Dia mengharapkan Parti Islam An-Nahdah, pimpinan Syekh Rashid Ghannouchi. Tuan-tuan, mereka dengan zalim, 3,000 pun tangkap anggota An-Nahdah. Rashid Ghannouchi dapat politik IPO, dapat suaka politik di UK. Tengok nak jadi kemenangan mudah sangat, tuan-tuan. Akhir tahun 2010, seorang budak muda universiti, tak ada kerja menganggur, jual buah-buahan, barang digampar oleh penguasa majlis bandaran. Dia frustrated, dia ambil minyak, dia bakar tubuh dia. Tuan-tuan, kesal daripada ni. Cyber di tahun 9, Facebook, internet, semua ni, Twitter tahun 9, anak muda turun, beratus-ratus juta dibanding tumbangnya rejim. Bina Abidin yang 31 tahun memerintah. Lepas habis Bourguiba tahun 9. Boleh buat, dia mengharap Syria je, Mesir je tahun 9. Mesir pada saat tahun 9. Dah, siapa sangka tuan-tuan. Dan Mesir dah berlaku perubahan demokratik tahun 9. Tengok, ikhwan muslimin tubuh Hizbullah wal Adalah. Boleh menang. Boleh menang tahun 9. John Esposito buat kajian dah. Tahun 80 lagi. Kajian di Asia Barat, tuan-tuan. Termasuk kajian pergerakan Islam, dia kata jika dibuka pintu demokrasi, gerakan Islam akan jadi pemain utama. Betul, tuan-tuan. Ada An-Nahdah menang balik. An-Nahdah kuat balik tahun 9. Sama, tengok di Mesir hari ni. Mereka dah boleh buka rapah border tahun 9. Dan Allah beri rezeki muncul-muncul pada Mesir. Ekonomi mereka semakin baik tahun 9. Terusan sesuai soal saja. Terusan sesuai tahun 9 satu hari dapat pendapatan Mesir 10 juta USD satu hari saja. Siapa sangka tahun 9? Dah. Ni yang penting Mesir nak buat pembahasan buta huruf. Sebab selama ni masa Pak Anggota tuan-tuan, dah ramai rakyat buta huruf. Cara mesti berfikir tahun 9. Syria lagi dahsyat, tuan-tuan. Syria. Saya ke sana sebelum Ramadan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tengok berapa dahsyat apa berlaku di Syria. Kawan-kawan kita tengok handsome. Tapi dari saya, mungkin handsome tak? Orang Syria nak lelaki Allah, bujang-bujang muka macam main sih. Muka. Itu hak muslimin. Hak muslimat tak tengok lagi. Rasa tak nak balik, rasa tuan-tuan. Allahu Akbar. Comel Syam, comel muslimat. Tak ada muka dia, orang muda tengok tangan kulit warna putih kemerahan. Kulit ini menggugah ketenteraman awal, tuan-tuan. Hidup macam-macam muslimat Syria, bang. Kita lempar ke tuala disambut hidup. Comel, tuan-tuan. Tapi sahabat-sahabat kita ni Allah jaga tak. Apa jadi, tuan-tuan? Dia cerita kat saya, dia kata aku beberapa lepas dalam penjara. Penjara dia set dia 2 kali, 2 kaki, 2 kaki. Sempitnya tuan-tuan ni 2 kaki. Tidur macam mana? Tidurlah macam mana? Saat paling dia takut ialah masa diambil masuk dalam bilik siasat tentera. Tentera tanya soalan, tak boleh jawab. Tentera buat macam mana ibu-ibu? Dia ambil pelayar, dia tarik cabut kuku. Allahu Akbar. Zalim sangka. Dah, sakit, berlupa sakit. Sumbak balik dalam setiap penjara. Lepas 3 hari kena infection. Dari infection besar tu, akhirnya kena juga. Tak ada jari. Ya Allah, sangka. Mereka berjuang, sangka. Tak. Mereka berjuang. Saya bertemu Syekh Dr. Ali Sabuni, Ketua Hay'ah Ulama, Ketua Majlis Ulama Syria, orang yang alim. Dia orang 42 kitab yang hebat-hebat. Termasuk tafsir, ruh penelitian. Dia minta kita orang Malaysia doa kepada pejuang-pejuang Syria. Tuan-tuan, mengapa mereka sangat penting? Sebab sesuatu adalah Palestin bumi Israel. Kata Israel Ismail Haniyah. Sebulan sebelum daripada Ramadan, Ismail Haniyah tahun 9 berada di Palestin. Dia kata insya-Allah kita akan ambil balik Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis dengan menangnya pejuang-pejuang di Syria. Itu orang yang faham roadmap betul jalan Salahuddin Al-Ayyubi. Kata sekalian,
Lepas tu mereka sangat takut. Dan kata Syekh Al-Sabuni, Daud dan Syiah ni lebih teruk daripada Palestin. Betul tuan-tuan. Palestin kemarin mati seorang. Tapi Syiah tengok 60,000 dah mati. Yang hilang 75,000. Hilang tak berbicara. Dalam pun dah 100,000 lebih tuan-tuan. Tentera Bashar, tentera yang hilangkan sembahyang. Patutlah jahat sangat. Orang tak sembahyang, tuan-tuan tak ada mekanisme nak cegah dia daripada buat benda-benda jahat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah daripada melakukan perbuatan fahsya', perbuatan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45, kata dia muslim tak kena rokok sampai mati. Apa benda ni tak rokok sampai mati? Itu jahat. Apa boleh kita buat? Tengok. Soviet hantar tentera, hantar persikat, hantar alat kelengkapan senjata dengan berkapal-kapal. Sama China. China tanpa guna kuasa veto mereka DPBT menghalang hanya keselamatan untuk ambil tindakan pada rejim Bashar. Bashar patut dihadap di mahkamah. Mahkamah jenayah perang. Boleh kan lihat? Ya, Iran hantar pula bantuan Allah tuan-tuan. Militer Syiah daripada Lebanon, daripada Iraq masuk pula bunuh orang beriman dan sekalian. Allahu Akbar tuan-tuan. Apa boleh kita buat? Syekh Al-Sabuni kata angkat tangan, berdoa dah dan baca kunut nazilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila darah tumpah dari kala tahanan. Angkat tangan baca doa yang malam dan sila berdoalah. Bahawa kita ada jawapan dari hadapan Allah apa yang kita buat ketika darah umat Islam sedang berkubang di bumi Syria, di bumi Syam pada hari ini dan sekalian. Jadi saya ingat sekarang sudah perkongsian pada hari ini doa agak kongsian dan sekalian malam agak tuan bervideo dan sekalian apa ada problem. Jadi insyaAllah kali ada rezeki kita sambung lagi. Terus kita berkongsi pencerahan pertama tentang sirah Nabawiyah. Semoga dengan kita belajar sirah Nabawiyah dia akan menambah rasa kasih, sayang, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga rasa apa tuan-tuan? Terpanggil duduk di medan dakwah ni untuk berjuang, untuk memenangkan kalimah Allah. Ingat ibu-ibu ya, akhirat Allah tanya kita menangkan kalam. Allah tanya kita berjuang tak berjuang. Itu soalan bertanya kepada kita. Kita berjuang tak berjuang. Bukan sama menangkan kalam. Hadirin sekalian itulah pada hari ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidi. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والإكرام وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أصبحنا على فكرة الإسلام وكلمة الإحسان وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Hukum muslim itu adalah dari sebelah luar. Yang Palestin pakai pasal dari Palestin mau kita katakan kepada Oktober ini kurang Oktober dari semua ini pasal ke kaum kita. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ridwan Makno atas perkongsian maklumat. Ustaz pada Nabi dapat wahyu itu sampai buka kota Madinah. 23 tahun ini dah masa 1 jam setengah Ustaz bawa kepada kita. Jadi tuan-tuan, benda ni jangan dapat. Kan? Baik, insyaAllah minggu depan pada Ustaz Nazir yang baru pulang ke Yaman akan bersama kita. Lepas tu minggu depan, minggu lagi 1, 21, 28 ada. InsyaAllah nak cuba dapatkan pada Ustaz Fulani ataupun Ustaz Kamal Syahri yang mana batal program mereka pada hari itu. Ustaz Kamal Ramadan, Ustaz Fulani di Demam nanti ada slot 1 di Demam. InsyaAllah kita akan cuba Kamal. Jadi Ustaz Muslimat kalau kita yang Ustaz Ridwan sebut buku Mesir sebelum nak selepas Dr. Mursi ada di situ yang mana beliau ni keluarganya bukanlah latar belakang agama tapi semua hafal Quran. Maka ini kekuatan yang ada bila mana walaupun di penjara dan sebagainya dia boleh dapatkan di belakang
Ya Allah, jauhkan aku dari zina. Nah, kita punyalah ajak manusia nak jauh daripada zina, tiba-tiba dianjur satu program. Dan kalau perasan 28 Ogos, satu bulan malam, Jepur jalan nampak, bikini night. Dianjur malam bikini. Oh, dalam iklan tu tuan-tuan, siapa berpakaian seksi menarik perhatian, digalakkan hadir. Siapa betul-betul pakai bikini, dapat free gift. Tu, kasih tahu macam mana bikini. Kita pakai. Kan? Tu, Allahu Akbar. Nak rangkap? Tak nak rangkap. Kita aurat jaga, semayang jaga, cuma baju kuning ya, nak rangkap. Tak nak pakai, baju dalam beg pun nak rangkap. Allahu Akbar. Kan? Ya Allah, jauhkan aku dari zina, mantapkan hati, meminang bidadari. Maksudnya nak masuk surga lah. Bidadari tak ada 30 juta dalam surga. Wajah kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Misbah Al-Majdi ni seorang penulis yang tengah ngetop lah kat Indo anda. Tulisan-tulisan dia sangat menarik perhatian bagi golongan yang tak minat buku pun jadi minat. Ini tulisan dia hebat, gaya bahasa dia ya. Jadi tuan-tuan, macam Ustaz sebut, kibarkan bendera Palestin sempena bulan Oktober, iaitu satu peristiwa perang disebut sebagai perang 17 Ramadan, 17 Ramadan yang berlaku antara Yahudi Israel dengan Mesir pada zaman itu. Yang mana Yahudi dah masuk, boleh kata kalau kita jalan direct ni, Zahirah tu di Shah Alam. Yahudi dah sampai sini dah. Lagi dekat sangat dengan Zahirah, mana boleh menakluk seluruh Mesir. Jadi tuan-tuan, kalau jalan lama lah daripada Zahirah nak ke El Arish, sekarang jalan baru, highway. Khabarnya lah, sudah kita di sana kita boleh nampak bangkai-bangkai kereta sepal Yahudi yang masih ada. Tapi kalau kita jalan sekarang, nampak lah dia di belakang. Situ dah naik kilang pada tahun 73. Jadi datang, kibarkan bendera Palestin boleh dapatkan di belakang. Dan macam jualan lah, Ustaz Khalid pembawa, saya sendiri pembawa barang jualan dan tabung untuk kesinambungan program Kuliah Duha kita. Dana Mahat Hafiz saya di Selangor dan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada 30 hari bulan November ni saya maklum awal. Pasal apa maklum awal? 30 hari bulan November, kalau ada anak-anak lah yang kaki motor yang agak liar, susah nak didik, kan? Ni cubalah kita jinakkan mereka, insya-Allah. Kita adakan ride Tarbawi ke Memali. Daripada kita ni Lembah Kelang, kita akan konvoi motor ke Memali. Hari Jumaat 30 tu. Kita akan singgah di Pondok Selama, menginap di situ. Malam kita akan forum Ustaz-Ustaz Bikers. Hari Sabtunya kita akan Kuliah Duha. Lepas Kuliah Duha kita ada slot true story daripada mangsa Memali yang tinggal di Selama. Dekat dengan rumah saya di Selama. Kita akan jumpa dia. Kita akan dengar cerita dia dalam balai. Macam mana antara yang dikena kabel elektrik, conduit disebutkan yang ada dawai dah tu, dipalung dia tapak kaki dia sampai kabel tu hancur. Sampai terikat macam tu. Kita akan jumpa dia. Tengah hari Sabtu kita akan bertolak ke Memali, ziarah makam syuhada dan keluarga mangsa. Kita akan ambil taujihat daripada Ustaz Awalanai, Guru Awalanai, dan malam kita menginap di Pondok Sebelah Isa. Lepas tu malam kita pergi terjun air pandas di Ulu Legu. Kan? InsyaAllah. Pasal apa cerita awal? Supaya tuan-tuan sempat beli motor. Kan? Motor tidak ada sebarang perkastaan, 250 cc sampailah 2000 cc. Jangan beli motor bus, itu kata nak ikut. Jadi wallahualam, minggu depan macam biasa, segala baik dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul As. Jangan bangun tu, saya ambil gambar. Okey, insyaAllah. Kita ada slot nasi kandar. Untuk penceramah dan juga penonton. 5 penonton dia kena bawa duit. Allah. Yang
Amin.